Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar? Baik, kita teruskan tajuk kita hari ini membandingkan pecahan. Tonton sampai habis ya. Baik, sebelum kita teruskan, kita ulang kaji dulu. Nombor pecahan ni 1/6 ni, yang atas ni kita sebut pengangka, yang bawah ni kita sebut penyebut. Sebab apa? Dalam tajuk ni kita akan banyak gunakan pengangka dengan penyebut. Untuk membuat perbandingan pecahan, kita bandingkan dulu menggunakan gambar rajah. Okey, kat sini ada 1/6, sini ada 2/6. So kalau awak tengok pun dengan jelas ni kita nampak 2/6 ni lebih banyak daripada 1/6. Jadi kita kata dalam matematik 2/6 lebih besar daripada 1/6. Okey, sama juga bila kita nak tengok pecahan manakah yang lebih kecil, kita akan tengok gambar dulu. Okey, kat sini ada 4 bahagian yang berwarna, dekat sini ada 2 je. Dan tentulah 2 tu lebih sikit daripada 4 kan. Jadi 2/5 ni lebih kecil daripada 4/5. Okey, tengok soalan B pula. Dekat sini ada 3 bahagian berwarna, 3/6. Dekat sini ada 5 yang berwarna, 5/6. Jadi 3/6 lebih kecil daripada 5/6. Mudah kan? Okey, kita tengok contoh ketiga. Antara 4/7 dengan 3/7, mana yang lebih? Okey, daripada gambar pun kita dah nampak 4 ni lebih banyak daripada 3. Merah lebih banyak daripada biru. Jadi 4/7 lebih daripada 3/7. Okey, dekat sini cikgu letak lagi pengangka dengan penyebut. Jadi kesimpulan dia, kalau penyebut ni sama ataupun nombor yang dekat bawah ni sama, kita akan bandingkan nombor yang di atas. Nombor mana yang lebih besar, maka pecahan tu lebih banyak lah. Baik, untuk contoh keempat ni lain sikit. Kita tengok penyebut dia tak sama. Yang ni 1/4, yang ni 1/3. Jadi macam mana kita nak buat perbandingan? Okey, cara pertama kita bandingkan, kita tengok pada gambar rajah. Ni gambar rajah yang sama, kek yang sama besar, tapi atas ni dia bahagikan kepada 3 bahagian. Yang bawah ni dia bahagikan kepada 4 bahagian. Okey, jadi yang atas ni 1/3, yang bawah ni 1/4. So cikgu letak satu garisan. Okey, so awak nampak 1/4 ni lebih kecil daripada 1/3. Jadi 1/4 kurang daripada 1/3. Okey, ada cara lain kita nak faham yang cikgu selalu sebut dalam kelas lah biasanya. Kek ni kita bayangkan kita kongsi dengan 4 orang. 1/4 kongsi dengan 4 orang. Sebab tu dia potong 4. Kalau 1/3 kita kongsi dengan 3 orang. Jadi kalau kongsi dengan 4 orang ni, dah tentulah awak dapat bahagian yang lebih kecil. Jadi kalau kongsi dengan 3 orang, bahagian yang awak akan dapat lebih besar. Jadi itu satu cara kita nak bandingkan pecahan kalau penyebut dia tak sama. Maknanya satu guna gambar rajah, yang kedua awak boleh buat bayangkan macam tu lah. Bayangkan awak kongsi dengan berapa orang. Baik, kita tengok contoh kelima. Bandingkan 1/2 dengan 1/10. Okey, ini 1/2, ini 1/10. Kita tengok saiz dia sama je. Segi 4 tepat ni sama saiz. Cuma yang atas ni dia bahagikan kepada 2 bahagian, maka dia jadi 1/2. Yang ni dia bahagikan kepada 10 bahagian, jadi 1/10. So nampak kan 1/2 ni lebih besar daripada 1/10. Okey, dia terbalik sebab awak tak boleh kata cikgu 2 ni kecil, 10 tu besar. Itu kalau nombor biasa, tapi sekarang ni ini pecahan. Okey, kita tengok kalau penyebut dia 2 dengan 10 ni tak sama. Jadi macam cikgu kata tadi, awak boleh guna gambar rajah yang jelas macam ni, ataupun awak boleh fikir awak kongsi dengan berapa orang. Kalau 1/2 awak kongsi dengan 2 orang. Jadi awak akan dapat bahagian yang lebih banyak berbanding kalau awak kongsi dengan 10 orang. Okey, kita tengok pula 1/8 dengan 1/9. Sama juga konsep dia. 1/9 ni kongsi dengan 9 orang. 1/8 ni kongsi dengan 8 orang. Dah tentulah kalau kongsi dengan 8 orang tu awak akan dapat lebih banyak. Tapi soalan tanya mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil 1/9. Sebab apa? Sebab kongsi dengan 9 orang. Okey, sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Teruskan dengan membuat latihan supaya awak lebih faham. Tonton juga video-video lain yang cikgu sediakan sebagai ulang kaji. Jumpa lagi.